Mari kita mulai tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, dengan hidayatul taufik yang Allah beri kepada kita pada malam ni. Kita dapat lagi bersama-sama dalam siri tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana kita akan memberikan tumpuan kepada tadabbur surah Yasin, yang mana pada malam ini adalah malam yang ketujuh. Sebab tu namanya siri 7. Namun begitu, tajuk yang pada minggu lepas tu, pertemuan yang ke-6 tu belum lagi habis kita ulas. Jadi kita tengok dulu siri yang ke-6, nota yang siri ke-6 yang minggu sebelum ni. Kemudian nanti saya akan masuk siri yang ke-7. Okey, kemungkinan kita mungkin sampai dalam 10 siri kot, insya-Allah. Mohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Baik, kita masih lagi berada pada tema. Okey, sesiapa yang baru mengikuti siri tadabbur ni, surah Yasin ada 83 ayat. Kita dalam siri tadabbur, kita tidak mencerita, mentafsir ayat. Tadabbur ayat tu ikut nombor ayat. Kalau ikutkan ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampailah ayat nombor 83. Cuma pendekatan kita ini, kita bahagikan ayat-ayat yang ada dalam surah Yasin ni, yang 83 ayat itu mengikut tema-temanya. Jadi antara tema yang besar yang menjadi pokok bagi mana-mana pun dalam surah dalam Quran ni, dia akan berpaksi kepada 3 tema ni, iaitu kerasulan, ketuhanan dan juga hari kebangkitan. Maknanya ini adalah beriman dengan Rasul, ini adalah beriman dengan Allah, ini adalah beriman kepada alam akhirat. Jadi yang kenapa kita birukan ni bermakna kita dah masuk kepada tema hari kebangkitan. Siri pertama pengenalan, siri kedua, 3 dan 4 temanya tentang kerasulan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk paling tepi ni. Jadi kalau terlepas nota sebagainya, kita boleh rujuk dalam nota dalam Telegram yang telah pun kita hebahkan, nanti boleh rujuk. Kalau nak soft copy pun saya boleh bagi soft copy dia, insya-Allah. Cuma laptop ni lah saya kena ambil, yang lain tu tak ambil lah maklumat dalam tu. Okey, pasal ketuhanan kita cerita pada siri yang kelima, alhamdulillah telah selesai. Kemudian siri cerita tentang hari kiamat adalah siri yang ke-6, iaitu pada kuliah yang lalu. Jadi bermula siri nombor 7, nombor 6, 7, 8, kita akan cerita tentang hari akhirat. Sebenarnya hari akhirat inilah sebenarnya yang Allah ingin tunjulkan, yang Allah ingin sampaikan dalam surah Yasin tu sebenarnya. Sebab tu kita masih ingat waktu siri pengenalan dulu, iaitu kelas yang pertama kita masuk kepada kelas pertama cerita pengenalan surah Yasin ni, kita sebutkan bahawa para ulama mengatakan bahawa Yasin ini jantung kepada Al-Quran. Tidak ada hadis yang menyokong kepada kata-kata tersebut, tetapi Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, kenapa Yasin ini menjadi jantung Quran? Kerana dia memberikan tumpuan kepada hari akhirat, iaitu hari nanti kita akan bertemu, kita akan bersua dengan pencipta kita. Sebab sampai hari ini kita belum lagi bertemu dengan Tuhan kita, betul tak? Kan? Tahu-tahu kita keluar dari perut ibu kita, datang daripada Tuhan, kembali kepada Allah. Jadi kalau kita bagikan kerasulan ketuhanan ni, sebenarnya ketuhanan cerita tentang bagaimana kita nak kenal Allah. Allah cerita dalam Quran sebenarnya nak bagi kita kenal dia. Dia ni apa? Dia berkuasa sebagainya.
Rasul ni Allah utuskan untuk membantu kita bagaimana cara nak kenal dengan Tuhan tu, macam mana nak rapat dengan Tuhan tu. Tetapi kita tak jumpa Tuhan lagi kan? Maka nak jumpa Tuhannya nanti, kita akan masuk kepada fasa hari kebangkitan. Okey. Pada kuliah yang lalu juga kita buat sedikit pengulangan. Okey. Tentang hari kiamat ni, seperti mana kita sedia maklum, orang-orang Arab Quraisy dulu di zaman Nabi SAW, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Sebut hari kebangkitan ni hari kiamat lah. Hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari dibangkitkan kalau masuk dalam kubur, hidup semula tak? Itu dipanggil hari kebangkitan. Maka surah Yasin ni ada 2 ayat yang menjadi pokok kepada tema ni, iaitu ayat nombor 48 dengan ayat nombor 78. Ayat 48 ni ayatnya berkenaan dengan mereka bertanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nada yang mengejek, dalam nada yang mempersenda Nabi tentang hari kebangkitan. Seolah-olahnya mereka menggunakan kaedah bertanya, tapi bukan bertanya untuk beriman. Apabila Nabi jawab, bukan untuk beriman, tetapi untuk mempersenda. Okey. Kita nak salat dulu ke apa ni? Dah masuk azan ni. Sebab kalau kita lampas sengah kan, tak boleh nak lari dah. Okey, tak apa. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat-ayat 78 ni, yang ini yang kita akan mulakan bincang pada slot malam ni. Okey, ayat nombor 78 ni, kalau masih ingat dalam kuliah yang lalu, mereka ni bukan sekadar bertanya soalan kepada Rasulullah dalam keadaan nada mempersenda, tetapi mereka juga ada di kalangan mereka ni, mereka mencabar Nabi dengan mengambil tulang-tulang yang dihancurkan, kemudian dilemparkan ke udara. Kemudian mereka tanya kepada Nabi, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka tanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ini? Okey. Daripada 2 ayat ini, kita telah pun diberi maklum oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dulu antara kesalahan besar mereka yang menyebabkan mereka tak mau beriman kepada Tuhan, mereka ni tak percaya tentang Rasul. Antara sebabnya adalah kerana mereka tak percaya lepas mati ni ada satu lagi kehidupan yang lain. Jadi Al-Quran dalam surah Yasin, Allah telah memberikan beberapa jawapan untuk menolak ketidaksetujuan mereka, ketidakpercayaan mereka tentang hari kiamat. Jadi kita telah letakkan pada kuliah yang lalu, ini jawapan-jawapan dia. Ayat nombor 48 tadi tu dijawab oleh Allah juga pada ayat nombor 66, 67 dan 68. Ni telah kita ulas pada kuliah yang lalu. Nanti kalau terlepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam video yang saya tak pasti sama ada video itu telah di-upload ataupun tidak. Nanti boleh rujuk kat situ. Ya. Jadi malam ni kita akan masuk kepada jawapan ni. Ayat yang 78 yang ada seorang lelaki yang dilemparkan tulang hancur tu, dia minta Nabi buktikan tu. Maka ayat 79 Allah bagi jawapan nombor 1. Ayat 80, 81 dan 82. So ada berapa jawapan? Ada 4 jawapan. Sebenarnya kenapa Allah patut bagi jawapan? Kenapa Allah patut sanggah? Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Kenapa? Kerana okey, tak apa, boleh duduk dulu perlahan. Kalau yang menonton secara langsung ada sebarang pertanyaan soalan, boleh tanya ya, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita malam ni kita akan baca lagi beberapa ayat. Kita akan taksirkan beberapa ayat. Ayat nombor 78, tapi dijawab oleh Allah 79, 80, 81, 82. Sebenarnya ayat ni, ayat 79, 80, 81, 82 tu sebenarnya adalah 4
jawapan sanggahan dari Allah untuk menolak ketidakpercayaan mereka tentang hari kiamat. Okey, ayat nombor 82 ni ingat tak ayat apa tu? Surah Yasin ada berapa ayat? Ayat 82 ni yang kun fayakun. Sepatutnya Allah boleh letak kun fayakun tu jawapan nombor 1. Tetapi kenapa Allah letak nombor 4? Bermakna begini, Allah kan bagi otak kan, Allah bagi kita boleh berfikir kan. Jadi sebenarnya Allah ni, kaedah dia tarbiyah hamba dia, kaedah Allah ajar hamba dia, kau gunalah otak tu sikit fikir macam tu. Kau faham tak? Kalau Allah kata tak mau cakap banyaklah, kalau kau tak percaya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, selesai. Tetapi ayat kun fayakun Allah letak yang keempat, kerana Allah suruh berfikir dulu. Ayat 79 ni apa? Perkara 80 ni apa? 81 baru 82. So hari ni kita fokus yang ini. Ya, okey. Dapat tak nota yang diedarkan? Okey, so malam ni kita akan mulakan dengan ni, lepas tu kita akan sambung dengan sidnia nota yang berikutnya. Pasal apa tak keluar? Sekejap ya. Okey, dapat. Boleh tuan-tuan? Boleh mengikuti perbincangan kita pada malam ni, boleh? Jangan sedih-sedih senyum berwajah manis, berjumpa saudaranya satu sedekah Nampak susah hati setiap minggu jangan macam tu. Okey, mungkin takut hari akhirat lah ustaz. Okey, tak apa. Moga-moga kita yang takut di dunia, di akhirat kita menjadi aman. Okey, kita mulakan dulu dengan ayat nombor 79. Kenapa saya hijaukan? Dalam tu tak hijau lah, sebab itu nota tu hitam putih. Jadi cakap kenapa saya tak hijau ustaz? Sebab tu nota hitam putih. Okey, dalam ni hijau. Okey, ayat 79 untuk menjawab ayat nombor 78. Mana ni jawapan nombor berapa? Jawapan nombor 1. Allah kata apa? Okey, ayat 79 ikut saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Okey, kalau baca, tengok terjemahan ayat ni, jawapan Allah nombor 1 baik. Kalau kau tak percaya sangat tulang yang kau lempar ke udara tu hancur tu, kalau kau nak tahu sebenarnya Allah beritahu jawapan apa? Allah kata qul, Allah kata Muhammad, kau katakan dengan tegas kepada mereka, apa dia? Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pertama kali. Okey, maksud dia apa? Siapa yang jadikan tulang-tulang ni pada awal? Allah. Jawapannya adalah Allah kan? Kita kan ada tulang kan? Kita semua nanti apabila kita mati, tulang-tulang kita ni hancur, melainkan manusia-manusia yang Allah kekalkan jasad dia lah. Semua ni akan hancur. Jadi orang kata kalau tulang-tulang tu dah hancur, cuma nanti kalau kita belajar detail dalam akhirat, yang cuma tinggal kekal tulang ni ada satu tulang kecil di belakang punggung kita tu. Dia panggil tulang sulbi, tulang apa satu tu. Itu je yang tanah takkan makan tulang tu. Sebab daripada tulang tu dia seperti menjadi punca biji benih. Yang itulah nanti kita akan dihidupkan. Nanti kita akan cerita lagi pasal akhirat ni. Jadi Allah kata apa? Allah kata yang kau tak percaya sangat tu kenapa? Kan tulang-tulang yang dihancurkan tu, dia akan dihidupkan balik oleh Tuhan yang menciptakan buat pertama kali tulang-tulang itu. Lepas tu Allah kata dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Okey, boleh faham tuan-tuan dan perempuan untuk jawapan nombor 1. Okey, InsyaAllah. Okey, cuma teknik ni kita buat ikut tema ni, kita mudah sikit untuk memahami ayat dia tu, supaya kita tema. Nanti kelas last sekali
Baru saya akan sebut munasabah ayat awal sampai hujung. Itu kita jumpa nanti pada kelas akan datang. InsyaAllah panjang umur. Dengan rahmat Tuhan, insyaAllah kita akan jumpa. Okey. So, gambar ni. Okey, gambar ni sebenarnya kita nak kepilkan jawapan yang ni. Ingat tak ada ayat nombor 77? Ayat yang sebelum 78 yang mereka lempar tulang tu. Sebenarnya Allah dah jawab ayat nombor 78 tu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Okey, ayat nombor 77 ni Allah kata apa? Tidakkah manusia itu dia perhatikan, dia tengok baik-baik dengan mata dia, dengan hati yang Tuhan bagi tu. Kami telah ciptakan dia daripada setitis air mani. Namun kata Allah, apabila dia dah membesar, sempurna kejadian dia, tiba-tiba dia menjadi seorang penentang yang nyata. Penentang ni maknanya dia tak percaya ada harinya kiamat tu. Jadi Allah kata sebenarnya manusia ni dia tak sedar ke dia tu asal-asalnya tiada, kan? Tiba-tiba hidup, dia nak menjadi seorang yang tak bersetuju, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Itu yang akhirnya mereka buat satu perumpamaan. Mereka melemparkan tulang-tulang dan mereka bertanya, siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang ini? So gambar ni, yang gambar saya tunjuk tadi tu sebenarnya inilah asal-asal kejadian kita semua. Kita semua pernah lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Yang ini kalau tuan nak tahu fasa-fasa bagaimana manusia jadi ni, kena rujuk surah Al-Mu'minun, surah nombor 23 ayat 12 hingga ayat nombor 14 ni. Ni kan kita daripada tanah. Dalam surah Yasin tidak diceritakan tentang tanah, tapi surah Yasin cerita tentang ni. Ada kaitan dengan ni, dan surah Yasin ada cerita tentang ni, tulang. Ni kan selepas jadi seketul darah mudghah, lepas tu kita menjadi seketul daging, seketul daging ni kan kemudian dibalut dengan tulang. Jadi ayat yang tadi ni lah, ayat nombor 5 ni lah yang Tuhan jawab tadi tu. Ayat nombor 79 tu. Tuhan kata, aku yang jadikan dulu tulang tu awal-awal, maka apabila nak hidup di akhirat nanti, maka aku jugalah yang akan menghidupkan tulang-tulang tu. Tapi dia percaya tak? Tak cukup lagi hujah kan? Sebab mungkin mereka tak nampak kot tulang, sebab mereka mungkin tak pernah tengok kan. Tapi hakikatnya itu jawapan nombor 1 daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita pergi kepada pengajaran ayat nombor 79 ni. Okey, dalam kelas kita ni kita cuba mencari apakah ibrah dia, apakah dia punya ad-durus wal ibar, dia punya pelajaran dan juga pengajaran. Okey, nombor 1 kata para alim ulama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, sebenarnya saya ambil, dia kata apa? Berdalil, berhujah dengan sesuatu yang lebih berat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih ringan. Faham tak? Baca sekali lagi. Maksud dia macam ni. Berhujah, berdalilkan dengan sesuatu yang lebih berat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih ringan. Maksud dia macam ni. Tulang yang asal-asal tak ada tulang dengan tulang yang dah diciptakan, tulang yang sama itu hancur, nak dihidupkan balik, mana lebih susah? Faham tak soalan saya? Maknanya yang asal tak ada, Allah cipta tulang tu, kan? Itu merupakan dalil kepada dah tulang tu dah hancur, tulang sama tu dihidupkan, itu sebenarnya lebih ringan. Okey, maksud dia begini. Saya nak terangkan lagi ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sta'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazai. Okey, tuan faham tak apa sebenarnya yang kita nak cerita? Okey, mereka tak percaya tentang nanti kalau dah mati tulang-tulang ni hancur. Okey, jadi Allah jawab balik
Kan Allah jawab balik, sebenarnya yang asal tulang tu ada kemudian hancur, nak dijadikan semula dengan tulang yang asal-asal tak ada, nak diciptakan, mana lagi susah, mana lebih berat? Yang awal lah. Tetapi sebenarnya bagi Allah tidak ada yang susah bagi dia, walaupun sedikit pun. Tetapi Allah nak mengajar manusia ni cara dia fikir. Kalau kau tak percaya sangat tulang yang asalnya kamu ada kemudian hancur, nak hidup kembali tu kan, Allah kata dialah yang menciptakan awal-awal tulang yang hancur tu, dialah yang boleh menghidupkan kembali. Jadi para ulama mengatakan berhujah dengan sesuatu yang lebih berat. Lebih berat ni maknanya nak cipta tulang asalnya tak ada tu lebih susah daripada nak menghidupkan semula. Okey, tak apa. Yang kedua, kita belajar pada malam ini, Allah nak menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya kekuatan dia, kekuasaan Tuhan tu dengan menghidupkan tulang itu pertama kali. Kerana tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan tulang berulang tersebut. Siapa yang ciptakan tulang? Allah. Sebab itu Nabi cakap pada kita, setiap pagi tulang-tulang kita ni kena buat apa? Bangun saja waktu pagi, menjelang pagi, kullu sulama, tulang-tulang kita ni ada berapa ratus bilangannya. Tak pernah kira. Tak pernah pula ustaz, scan pun tak pernah. Dalam hadis kan Nabi kata tulang-tulang kita ni ada 360. Daripada 360 tu, masuk saja waktu pagi, setiap tulang perlu dibayar satu sedekah. Nabi kata macam ni, setiap pagi saja, masuk saja subuh, terbit saja fajar, setiap tulang yang ada dalam tubuh badan kita yang Allah ciptakan tu, dia perlu dibayar dengan satu sedekah. Nabi sebutlah tasbih tu sedekah, semua sedekah, buang benda yang lalu lalang pun sedekah. Nabi kata nak mudah, kata Nabi, yang nak combine semua tu, kamu sembahyang salat sunat duha 2 rakaat. Sebenarnya orang yang sembahyang sunat duha 2 rakaat ni adalah untuk menyedekahkan setiap tulang-tulang yang Allah jadi dalam tubuh badan dia. Itu sebenarnya kita lebih nampak bayar rezeki tu dia datang kemudian. Maknanya kalau kita tak sembahyang sunat duha pagi tu 2 rakaat, bermakna tulang-tulang ni sepatutnya dibayar satu sedekah, patut dikeluarkan satu sedekah. Faham tak ikut hadis tu? Kalau dia faham begitu, senyum sedekah tak? Sedekah, tapi takkan kita nak senyum 360 kali? Senyum sebab 360 tulang. Jadi cara paling mudah buat apa? Sembahyang sunat duha. Ini menunjukkan bahawa tidak ada mana-mana manusia yang boleh mencipta tulang melainkan Allah. Ialah tulang yang sama kita akan dihidupkan. Kan? Menggunakan tulang yang sama Allah akan hidupkan. Nanti kita belajar macam mana roh kita yang keluar waktu mati tu, macam mana dia cari balik tuan dia. Ni kita masuk ni, kita belajar ni, Allah bawa kita ke alam yang futures, yang betul-betul jadi ni, ke alam yang nyata, alam yang tidak ada hari lagi dah lepas tu. Itulah harinya. Allah bawa kita kepada kehidupan kita yang sebenar. Okey, kemudian yang ketiga, yang kedua, dua saja, kita pergi yang ayat yang ke-80. Okey, ayat nombor 80 ni adalah untuk jawapan yang kedua. Okey, boleh? Boleh ikut ni? Boleh ya, kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Boleh berinteraksi dengan saya, insya-Allah. Okey, ayat nombor 80, Allah menyebut tentang pohon-pohon hijau yang mengeluarkan api. Ayat nombor 80 kan? Betul. Ikut saya baca ayatnya. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. فإذا أنتم منه توقدون. Okey, Allah kata apa? Kalau kamu tak percaya lagi akan berlakunya hari kebangkitan, kamu cuba lihat pohon-pohon pokok-pokok yang hijau. Okey, Allah kata apa? Tuhan yang menjadikan api daripada pohon-pohon yang hijau. Api tu kamu gunakan, maka kamu selalu nyalakan api tu daripada pokok-pokok hijau tu. Okey, faham tak ayat ni berkata apa?
Apa yang tuan dapat dekat? Fikir sekejap sebelum saya terangkan. Kenapa Allah nak jawab? Kan? Allah nak buktikan bahawa kiamat tu boleh berlaku, tulang yang hancur tu boleh hidup balik semula. Nombor satu tadi Allah jawab kan, dia yang menciptakan tulang, dia yang akan hidupkan balik. Nombor dua, Allah kata, cuba kamu perhatikan api. Api ni kita gunakan setiap hari nak masak. Kan zaman dulu memang gunakan api. So api itu hidup daripada pokok apa? Dari pokok-pokok yang hijau. Kata Allah, kamu tak sedar ke? Pokok itulah yang kamu gunakan untuk kamu keluarkan api. Apa maksud ayat ni? Okey, ni bagus kalau siapa yang mahir sains dia boleh buktikan yang inilah. Okey, saya sebutkan tafsiran ulama. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah mengatakan, Allah lah yang memulakan mencipta pohon dari air hingga berubah menjadi pohon hijau. Kemudian Allah mengembalikan pohon tersebut menjadi kayu kering yang berguna untuk menyalakan api. Maksud dia, pokok kalau nak hidup kena siram apa? Siram air. Maknanya sebenarnya dekat sini Allah kata dua benda yang berlawanan. Api takkan hidup dengan ada air. So kalau terbakar, kita boleh padam dengan apa? Padam dengan air. Jadi Allah kata begini, kata Dr. Wahbah, kita tengok lagi apa kata dalam tafsir Al-Munir. Dia ulas lagi, kata Syekh Wahbah, dia kata pohon yang hijau kan berasal dari air, sedangkan air pula dia basah, menjadi lawan kepada api. Namun Allah Ta'ala mampu mengeluarkan api dari air. Ini menjadi petunjuk bahawa Allah berkuasa menjadikan sesuatu dari sesuatu yang menjadi lawannya. Cuba tuan-tuan cuba balik nanti hidupkan api, siram air. Tak hidup pun Ustaz. Sebenarnya ini Allah bagi contoh pokok-pokok dulu kan dia pegang tebang-tebang pokok guna kayu tu. Asalnya pokok tu kan daripada air yang menyiram dia tu. Jadi Allah kata air kan lawan kepada api, api lawan kepada air. Tetapi kenapa api tu boleh hidup daripada punca pokok tu air? Okey, boleh faham maksud dia? Okey, kita tengok lagi dalam tafsir Al-Jalalain. Apa kata Al-Imam As-Suyuti, apa kata Jalaluddin Al-Mahalli, dia kata apa? Allah dapat menyatukan antara air, api dan kayu di dalam pohon. Namun air tersebut tidak memadamkan api tersebut dan api itu juga tidak membakar kayu tersebut. Ini boleh buat kajian tentang pohon-pohon hijau. Rupa-rupanya Allah berhujah dengan pokok ya. Tapi kita selama ni tahu fotosintesis, oksigen, klorofil, itu pun dah tak ingat dah. Nanti bawa anak-anak tunjuk kat pokok ni. Kan dulu kan kita bakar kayu api kan daripada pohon hijau yang berasal daripada air. Tengok Allah. Allah telah dengan kebijaksanaan Tuhan ni, Allah membawa jawapan yang kedua. Okey, faham tak ni? Boleh faham ya? Okey, pengajaran ayat nombor 80 apa yang kita boleh ambil? Nombor 1. Allah nak menjelaskan tentang kekuasaan dia sebenarnya. Ini kerana sesuatu yang basah dan sejuk mengeluarkan sesuatu yang kering dan panas. Yalah, pokok tu kan, pokok hijau kan disiram dengan air. Dia basah pokok tu. Tapi akhirnya dia boleh mengeluarkan sesuatu yang kering dan panas. Nanti kalau kita belajar alam yang akhirat nanti kita akan tengok benda yang kita tak percaya semua boleh jadi. Di alam akhirat pokok zakum tahu tak dia ditanam di mana? Fi aslil jahim, dia ditanam di dalam api neraka pokok itu. Mana ada pokok boleh tanam dalam api? Tapi di alam akhirat nanti Allah akan buktikan. So ini yang pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, Allah nak menjelaskan kepada kita tentang nikmat api tadi itu yang dijadikan daripada pohon hijau. Sebenarnya cerita pokok hijau dengan air, pokok hijau dengan api itu sebenarnya Allah pernah gunakan dalil ini dalam surah Al-Waqiah ayat 71 sampai 73. Nanti kita akan masuk surah Al-Waqiah. InsyaAllah panjang umur kita masuk surah Al-Waqiah tu. Biasa tak baca surah Waqiah? Baca surah Waqiah sebab apa? Tak nak jadi fakir. Nanti kita baca surah Waqiah tu. Kan salah satu dalil Allah bertanya kepada mereka yang tak percaya adanya hari kiamat tu.
Antaranya Allah kata apa? Afara'aitumun naral lati turun? Tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan? Orang dulu kan ada kaedah menyalakan api ni tebuk-tebuk lah. Itu nanti kita praktis ya. Macam mana nak keluarkan api pun hijau Okey. Kemudian Allah kata, a antum ansya'tum sajarataha am nahnul munsyi'un? Kamukah yang tumbuhkan pokok kayunya atau kami yang tumbuhkan? Kata Allah. Kemudian ayat 73 Tuhan kata, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai peringatan dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang musafir. Okey, rupa-rupanya api ni kan asal daripada kayu-kayu kan. Kita sekarang senanglah. Buat apa? Tekan, dah keluar api. Orang dulu-dulu guna apa? Tiup, tiup kan. Kita sekarang senang, Masya Allah. Tuan-tuan yang tak bekerja ni, suri rumah sepenuh masa sebenarnya bekerja di oil and gas kan? Kan? Kat rumah kan main dengan api, dengan gas. Okey, so boleh faham tak bagaimana Allah ingin memberi jawapan yang tu? Benda lawan kenapa boleh hidup? Api lawannya air. Tapi air itu dikaitkan dengan pokok. Okey, boleh dapat. Nombor 2. Dapat tak ni? So lepas ni kalau baca Yasin sampai ayat Syajaril akhdari nara tu, berhenti sampai ayat ujung tu, fikir balik, ingat balik. Ayat ni dulu datang kelas belajar tentang apa? Ingat balik. Okey, dah 81. Allah bagi jawapan yang ketiga. Kalau tak percaya sangat kiamat tu boleh berlaku, dah hancur 83, kita baca ayatnya. Allah berdalilkan dengan kejadian langit dan bumi. Ikut saya baca ayatnya. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Sampai ayat ni biasanya apa? Dah nak habis dah. Biasanya kan. Tapi dia tak faham sebenarnya apa yang Allah ingin sampaikan. Okey. Ayatnya Allah kata apa? Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu mengakui bahawa Tuhan yang menciptakan langit tu, yang menciptakan di bumi itu berkuasa mencipta semula manusia sebagaimana dia menciptakan mereka dahulu? Bala. Bala ni masuk apa? Of course. Yalah. Bala ni maknanya sudah tentu, sudah pasti. Ya, dialah yang pencipta lagi Maha mengetahui. Okey, kenapa Allah buat hujah langit dengan bumi? Tolong tadabbur, cari balik maklumat dia. Tadi Allah berhujah dengan pokok hijau kan, yang dituang air kan, keluarkan api. Nombor 3, Allah kata kalau kamu tak percaya tentang hari kiamat, kamu aku tak? Tentang aku yang menciptakan langit dan bumi ni, berkuasa menciptakan kamu manusia semula sebagaimana aku menciptakan mereka dahulu waktu dihidup. Kenapa? Okey, dalam banyak-banyak penciptaan Tuhan, nanti kita belajar insya-Allah, kita akan belajar satu tema tentang ayat-ayat kauniyah saja, ayat-ayat penciptaan Tuhan. Sebelum ni kita belajar kan, pernah tak kita perhatikan langit? Okey, dalam surah apa yang Allah suruh tengok langit berulang-ulang kali itu? Surah Al-Mulk. Nanti baca surah Al-Mulk tu. Allah suruh tengok berapa kali? Kalau ikut Asy-Syanqiti 4 kali, tapi kalau ikut setengah ulama kata tak, Allah suruh tengok berulang kali kan? Allah kata kan surah Al-Mulk tu Allah suruh tengok 7 lapisan langit tu kan? Lepas tu Allah suruh tengok bumi. Sebenarnya penciptaan Tuhan yang terang-terang, kalau orang tak percaya di kiamat ni, orang kafir, Allah kata cuba kamu tengok langit tu. Langit ni kalau baca surah Al-Mulk, dia tidak ada apa? Tidak ada pecah-pecah, tidak seimbang kan langit. Lagi satu, dia ada tiang tak? Dia tak ada tiang. Mana bumbung? Ada tak bumbung yang terpelu tanpa ada tiang? Tak ada kan? Perlu ada satu yang sokong dia. Sebenarnya apabila kita tengok langit yang besar tu, kita nampak akan kekuasaan Allah. Jadi Allah kata, sebenarnya kenapa Tuhan buat hujah langit? Sebab antara nak jadikan kita manusia dengan nak ciptakan langit, mana lagi susah? Sebenarnya jadikan langit.
daripada syakat cipta kita ni. Tapi bagi Allah tidak ada istilah susah mana-mana pun. Tetapi Allah nak mengajar otak kita ni berfikir. Ini Allah suruh tengok langit dan bumi. Okey, dalil lain, kalau nak faham dalil lain, tuan tulis ayat ni. Tuan tengok ayat ni, surah Ghafir, surah yang ke-40, surah Al-Mu'min, ayat nombor 57. Allah kata apa? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah kata apa? Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kenapa Allah kata lebih besar? Maknanya kita ni nak dibanding dengan cipta langit, mana lagi hebat? Langit lah kan, tak ada tiang, punya besar, ada 7 lapisan. Kemudian Allah letak pula apa? Bintang-bintang kan. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya dalam surah Yasin tu Allah kata, Allah nak bawa hujah yang ketiga ni. Allah kata kalau kamu tak percaya sangat kiamat ni boleh berlaku, cuba tengok bumi dalam langit tu. Jadi dalam ayat lain Allah kata mencipta manusia berbanding dengan cipta bumi dan langit tu lebih besar dia punya makna dia, lebih besar dia punya manfaat dia daripada penciptaan manusia. Okey. Jadi pengajaran yang kita belajar pada ayat ni nombor 1. Ayat 61 Allah nak jelaskan kepada kita semua tentang dia berkuasa, di mana dia menciptakan langit, dia ciptakan bumi dengan segala kebaikan dan manfaat yang ada di dalamnya. Okey, nanti kita belajar dengan lebih detail tentang langit dalam Quran, bumi dalam Quran, kita akan jumpa banyak manfaat dalam tu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang kedua, pengajaran ayat nombor 81, Allah nak bagi tahu kita bahawa sesungguhnya menciptakan al-khalqu adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang dia miliki sejak dari awal dan buat selama-lamanya. Kan perkataan khalqu dalam surah Yasin tu. Sebab tu kalau siapa yang kata dia Tuhan, salah satu cara minta dia ciptakan apa? Minta dia ciptakan, okeylah jadikan pokok je satu. Kalau betul patung ni Tuhan, minta patung menciptakan pokok, tak boleh. Hanya Allah je mempunyai sifat al-khaliqu ataupun al-khallaqu, menciptakan. Yang ketiga, kita belajar pada malam ni, Allah Ta'ala disifatkan dengan pengetahuan yang azali dan abadi, yang ada sejak awal, azali dan selama-lamanya. Kita belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas ni perhatikanlah langit berulang-ulang kali. Tengok bumi ni, tengok pokok ni, nampak kekuasaan Tuhan, Masya Allah. Dan yang terakhir, jawapan yang keempat pada ayat nombor 82, Allah kata jawapan yang keempat, Allah jawab hanya dengan sekali perintah, dengan sekali firman, pasti akan berlaku apa saja yang diperintahkan. Okey, baca ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama, Allah menegaskan sesungguhnya kekuasaan Tuhan, idza arada syai'a, jika dia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah dia berfirman kun fayakun. Allah berfirman sekali je, kun, jadilah, maka benda tu akan jadi. Sebenarnya Allah tak perlu pun nak kata jadi tu, dia boleh jadi dah. Tapi sebab Allah berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia kan ada otak kan, jadi Allah mendatangkan cara yang logik untuk manusia berfikir. Last sekali Allah kata apa? Allah kata kalaulah aku nak sesuatu ni, benda tu nak jadi, cukup dengan aku kata kun, maka dia akan jadi fayakun. Okey. Apa pengajaran ayat nombor 82 ni? Nombor 1, Allah menjelaskan kita tentang dia berkuasa. Kuasaan dia sangat sempurna, tanpa ada tandingan, tanpa ada keserupaan dengan makhluk yang lain. Kerana apabila Allah mengkehendaki sesuatu, maka ia akan terjadi. Nombor 2,
Di sini kita belajar Allah nak beritahu dia ada sifat kehendak. Sebab dia kata innama amruhu idza arada syai'an. Allah berkehendak. Yang ketiga, di sini kita belajar Allah nak beritahu tentang kalam dia, iaitu firman dia tu. Firman dia. Sekejap kita masuk pasal nanti siri yang berikutnya, kita masuk pasal syurga tu nanti. Allah jumpa ahli syurga, Allah kata apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Kan Allah tu berkata kan? Itu sifat firman dia. Dan yang berikutnya, sesungguhnya apabila perintah Allah diarahkan kepada sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Okey. Dah selesai dah, habis dah. Ada soalan nak tanya? Faham tak keempat jawapan ni? Dapat tak? Faham? Jelas? Ada apa-apa pertanyaan? Keempat ni. Okey, ada soalan nak tanya. Kita nak masuk siri 7 pula. Malam ni siri 7, pertemuan ni kelas yang ke-7. Tapi notanya siri yang ke-6 saya sambung sikit, lepas tu saya masuk nombor 7. Dapat tak nota nombor 7? Dapat ya? Okey, kita pergi terus yang ke-7. Yang ke-7, nota siri yang ke-7. Okey, kita masih lagi menceritakan tema tentang hari kebangkitan. Okey, sekarang percaya tak, beriman tak hari kiamat boleh berlaku ni? Kebangkitan boleh berlaku? Percaya tak? Percaya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita combine tadi, sebenarnya ada 7 jawapan Tuhan untuk membuktikan bahawa kiamat tu boleh berlaku. Bahkan lebih lagi lah surah Yasin tu. Cuma kita beri penekanan kepada 7 perkara. Okey, sekarang Allah membawa kita semua. Kalau kamu semua dah percaya, ataupun kalau kamu ni tak percaya pun tak apa. Sekarang Allah bawa kita kepada kejadian hari akhirat itu. Okey, so kita pergi berjalan dalam masa hadapan. Okey, pernah belajar tak alam akhirat di dalam Quran? Tak apa. Kalau kita belajar tentang alam akhirat sebenarnya dia bermula pada bangkit pada kubur tu. Itu betulnya alam akhirat. Tetapi sebelum berlakunya kebangkitan daripada kubur, kan, akan berlaku dulu beberapa tiupan. Kat orang Melayu dia terjemah sangkakala. Saya pun tak faham mana dapat ejaan sangkakala tu. Sangkakala tu maksud apa, dik? Tak apalah, kita faham yang tu, faham tu lah. Okey, dalam surah Yasin Allah menceritakan tentang ada 2 tiupan. Tiupan nombor 1, lepas tu pergi tiupan nombor 2. Sebenarnya, okey, sekarang ni faham tak tiupan ni? Okey, tiupan nombor 1, kedua ni jarak dia adalah 40. 40 apa? Tidak diceritakan. Nanti kita belajar. InsyaAllah pada surah berikutnya saya akan bawa surah yang ni. Kita akan fokus surah Qaf lepas ni. Saya akan bawa cerita tentang alam akhirat. Kita akan berjalan ke masa hadapan yang hakiki. Betul tak, dik? Kan? Setuju. Barakallahu fikum, dik. Okey. Tiupan nombor 1 dalam surah Yasin duduknya pada ayat 49 dan 50. Tiupan yang kedua ataupun yang terakhir dia duduk pada ayat nombor 51. Okey, begini. Kalau kita belajar tentang alam akhirat, tiupan ni sebenarnya ulama berbeza pada 2 pandangan. Ada yang kata tiupan tu 3 kali, ada yang kata 2. Tapi di sini saya megang pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Qurtubi, kita ambil tiupan tu ada 2 je. Walaupun nanti mungkin kita akan dengar kata tak, ada 3, itu pandangan yang lain. Tapi yang pasti tiupan kedua ni tiupan yang bangkit kawan daripada kubur. Okey, boleh faham tak ni ada 2 tiupan? Tiup apa? Sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat apa? Apa nama malaikat tu? Masya Allah. Malaikat Israfil ke Mikail? Israfil. Okey, dia begini. Pernah belajar tak malaikat-malaikat dalam Quran? Anda kalau anda nak mengenal Allah lagi, kalau anda nak rapat lagi dengan Allah, bukan sekadar anda menengok langit, anda pergi tengok bumi, anda pergi tengok laut sebagainya, tak. Anda belajarlah malaikat tu. Antara malaikat yang top, malaikat yang hebat,
Yang Nabi, kalau Nabi doa, Nabi akan sebut nama dia. Selain daripada Jibril, Nabi juga namanya Israfil. Okey, nanti kita akan belajar panjang lebar tentang Israfil ni. Israfil ni waktu Allah dalam hadis sahih, Israfil ni waktu Allah tugaskan dia meniup sangkakala dulu, sebelum kita, malaikat dulu ke manusia? Malaikat dulu jadi kan? Tahu tak waktu Allah tugaskan dia, Allah bagi dia job scope, bidang tugas dia meniup sangkakala, matanya tidak pernah terpejam. So mulut dia sudah pegang tiupan tu. Sangkakala itu sebenarnya tanduk. Ibnu Katsir kata tanduk daripada cahaya. Wallahu ta'ala, tapi dia bentuk tanduk. Mata dia sentiasa memandang ke atas arasy dan dia tak pernah pejam. Sebab dia takut waktu Tuhan kata tiup sekarang, dia tengah tidur. Tak ada. Dia punya hebatnya Israfil alaihi salam. Okey, sekarang ni dia sedang buat apa? Dia sedang matanya terbuka, memandang ke arah arasy, telinganya dia menunggu hanya perintah aja. Bila tiup ni. Okey, so kita akan belajar surah Yasin. Dan surah Yasin Allah bawa kita mengembara, jom kita pergi kepada alam yang kamu akan pergi. Okey, kita pergi tiupan nombor 1 dulu. Tiupan nombor 1 duduk pada ayat nombor 49 dan 50. Okey, kita bacakan ayatnya dulu. Okey, ni contoh gambar lah, contoh saja. Jangan contoh viral pula. Ya, aku tahu macam mana tiupan tu, tak. Ini maksud dia macam ni. Tiupan Israfil tu, okey, tuan-tuan bagi saya satu jenis alat yang boleh tiup, satu bangsa boleh dengar. Ada tak satu alat dekat Malaysia ni tiup satu Malaysia boleh dengar? Tak ada. Allahu Akbar. Tetapi yang malaikat Israfil tiup bukan makhluk di bumi je, makhluk di langit pun akan dengar. Maknanya besar tak dia punya tanduk bentuk trompet yang akan dia tiup tu? Kalau dia besar, malaikat Israfil macam mana? Sebab tu kita diajar beriman dengan malaikat. Isunya kita tak belajar detail tentang malaikat tu. Siapa yang dia belajar detail tentang malaikat, dia akan nampak kebesaran kekuasaan Tuhan tu. Kalau malaikat tu hebat, siapa bercipta dia? Tuhan yang maha hebat. Okey, gambaran saja ya, contoh. Okey, baca ayatnya. Bayanzuruna illa sayhatan wahidah. تأخذهم وهم يخصمون. Okey, perkataan sayhah ni, inilah tiupan tu. Wahidah yang satu. Okey, kita tengok terjemahannya. Mereka ni termasuklah yang mana? Yang tak percaya tadi tu. Yang tulang-tulang yang dia lemparkan, yang dia mengejek dengan bertanya pada Nabi itu, mereka ni sebenarnya tak perlu tunggu lama, melainkan ada satu pekikan, suatu suara yang kuat yang akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar. So dekat sini kita belajar tiupan tu akan datang waktu manusia dalam keadaan lalai leka. Di akhir zaman, manusia dah jadi jahat ni. Antaranya mereka sibuk dengan urusan dunia, duduk berbala, bertengkar. Ya khasimu ni, kita akan tengok tafsiran ayat dia. Sayhah dalam tafsir Al-Misbah mengatakan suara keras yang asal dia dari kerongkong untuk meminta pertolongan atau mengherdik, macam minta tolong lah, perkataan asal dia. Tapi apabila dikaitkan dengan malaikat, satu tiupan yang sangat kuat. Yakhsimun diambil daripada perkataan al-khisam, iaitu pertengkaran berkaitan urusan duniawi, kata Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Maknanya kiamat tu nanti, dia panggil permulaan kiamat. Sebab kiamat betul bangkit dari kubur tu. Nanti saya boleh lukis dia punya flow ni. Nanti kuliah yang akan datang saya akan bawa kita punya flow, dan kita ada satu kertas bajung panjang kita buat dia punya flow dia. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Tunggu tuan-tuan jangan lari, duduk. Jangan lagi mana-mana, duduk. Okey, dekat sini dia punya ringkasan dia pada ayat tadi tu akan ada satu pekikan yang kuat. Ini adalah sangkakala nombor 1. Waktu tu mereka sedang leka bertengkar. Ya khasimun, khisam ni macam bergaduh, bertengkar.
Dan apabila dia dengar tu, sebenarnya mereka akan mati kat situ juga. Kalau kita belajar ilmu hadis tambah dengan maklumat hadis, yang akan dengar nombor satu tiupan tu adalah seorang lelaki yang sedang mengembala, sedang baiki tempat makan dan minum unta dia. Dia yang dengar dulu, dia akan mati. Termasuk dalam ayat ni, waktu tu orang duduk sibuk dengan urusan dunia dia, tiba-tiba ada satu suara yang sangat kuat, dia dengar, dia mati. Okey, ayat nombor 50 lanjutan dia, Allah bagi tahu kesan dia dengar suara sangkakala yang kuat tadi tu apa jadi. Kita baca ayatnya. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Okey, ayat nombor 50 ni adalah kesan daripada tiup sangkakala yang kuat tadi tu. Ketika mana mereka sedang leka bertengkar, leka dengan urusan dunia, dia akan datang secara mengejut. Nabi ajar kita sangkakala ditiup hari apa? Hari apa? Hari Jumaat. So lepas Jumaat okey dah. Hari Jumaat makhluk-makhluk ni semua duduk dengar bila kiamat ni. Okey, lepas Jumaat tu alhamdulillah sangkakala. Okey. Okey, apa makna ayat ni? Maka dengan itu merujuk kepada apa? Tiupan nombor satu itu kan? Mereka tidak lagi berpeluang membuat sebarang wasiat, tausiah, pesanan, peringatan, dan mereka tidak sempat pula kembali kepada ahli keluarga dia. Maksudnya kalaulah rumah tuan-tuan jauh sikit kan, tuan datang kat sini, kalaulah tangkakala berlaku hari ni, tak sempat dah kita nak WhatsApp, nak telefon, tak ada, habis mati di situ. Cepat sangkakala dia punya kuat tu. Okey, so surah Yasin ni Allah begitu. So dia punya ringkasan apa? Lepas pakikan yang kuat tadi tu, manusia akan mati di tempat dia berada tu, tak kira berada di mana, kan? Maka apabila dia mati kat tempat kejadian tu, dia lagi tak sempat nak berpesan-pesan, tak dapat juga jumpa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab dia mati di tempat kejadian. Sebab dia punya kecepatan tu, fa'idah tu maksudnya mufaja'ah tu, tengok mati terus. Macam tu. Maknanya hanya dengan suara saja mati di tempat kejadian. Masya Allah. Okey, dapat tak dua ayat ni? Okey, pengajaran yang boleh kita ambil ayat 49 dan 50 ni, tiupan nombor 1. Sesungguhnya apabila tiupan sangkakala itu terjadi, maka tidak ada seorang pun mampu berkata-kata dan bergerak dari tempat tersebut. Nombor 2, dahsyatnya pekikan tersebut di mana mereka tidak mampu lagi untuk kembali kepada ahli keluarga mereka. Yang berikutnya, di sini kita juga belajar Allah ingin menetapkan kepada kita semua bahawa adanya tiupan sangkakala dan dia termasuk perkara gaib yang wajib kita beriman dengannya. Habis tiupan nombor 1, pergi pada tiupan yang kedua. Kalau kita belajar, dia sebenarnya surah Yasin ni Allah cerita ringkas je. Kalau kita nak belajar yang Nabi bagi petua, yang Nabi cadangkan 3 surah tu, kalau kamu nak belajar tentang hari kiamat, seolah-olah kamu boleh tengok hari kiamat tu dengan biji mata kamu, 3 surah ni, Al-Infitar, Al-Insyiqaq dan juga At-Takwir. Kita tengok dalam sinopsis juzuk 30 tu ada 3 surah ni. Dalam surah Yasin Allah potong, Yasin Allah potong terus dia punya flow dia punya cara kiamat tu berlaku. Allah susun pada surah-surah yang pelbagai. Allah terus katkan, Allah terus pergi tiupan nombor 2. Kalau ikutkan sebenarnya, lepas tiup 1 tu apa berlaku? Ada banyak berlaku. Bumi digoncangkan, matahari ini jatuh, bintang-bintang jatuh, langit wal bihar, langit tu. Itu adalah tiupan nombor 1. Tapi dalam surah Yasin, Allah nak ringkaskan, Allah bawa kita pula kepada tiupan yang kedua. Okey? Antara tiup 1 dengan tiup 2 tu, hadis sebut 40. Cuma Abu Hurairah tidak menjelaskan 40 apa, 40 tahun, 40 hari, tidak ada jawapan dia. Okey? Tapi dia memang 40. Jarak antara tiup 1 dengan tiup 2.
Jarak antara tiup satu dengan tiup dua itulah sebahagian ulama tafsir kata itulah waktu orang yang ada dalam kubur itu mereka tidak diazab. Ada pendapat kata begitu dan nanti saya akan bawakan. Waktu tiupan nombor satu tu berlaku kiamat kan? Waktu tu azabnya diberhentikan. Jadi mereka dapat berehat seperti bolehlah pejam mata sekejap tidur. Tiba-tiba tiup satu lagi. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Nanti kita akan masuk ayat dia. Okey, pergikan dia. Okey, pergikan yang kedua ni kita baca ayatnya. Wa nufikha fis-sur fa iza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Okey, ini tiupan yang kedua ataupun yang terakhir. Okey, Allah kata apa? Nampak tak? Nufikha ni tiup. Sur ni sebenarnya bentuk tanduk. Apa dia ditiup? Ajdas ni adalah bilangan banyak bagi perkataan jadatha. Al-ajdah ni maknanya adalah kubur. Bila dia bangun, jumpa Tuhan. Yang silun ni bermakna yusri'un, iaitu laju. Okey, Allah kata apa? Dan ditiupnya sangkakala sur, maka semuanya segera bangkit keluar daripada kubur masing-masing untuk bertemu Tuhannya. Dia akan keluar segera. Anda tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Waktu bangkit pada kubur mula-mula tu Allah gambarkan kita seperti binatang apa? Dia ada dua jenis binatang. Dalam Quran Allah ada sebut kita ni boleh bangkit pada kubur, semua orang bangkit pada kubur. Dia akan jadi seperti dua jenis binatang ini. Satu binatang apa? Kedua binatang apa? Ceteka. Tak apalah, saya tanya, saya jawablah. Macam dalam surah Al-Qari'ah itulah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal farashil mabthuth. Dia seperti kelkatu. Mula-mula bangkit pada kubur, dia seperti binatang kelkatu. Surah Al-Qamar, mereka akan menjadi seperti kaljaradin muntashir, seperti belalang. Para ulama cuba mencari jawapan. Kita ni bangkit daripada kubur akan jadi seperti dua keadaan. Mula-mula seperti kelkatu, kemudian dia akan jadi seperti belalang. Bukan jadi belalang, bukan jadi kelkatu. Maksud dia jadi kelkatu tu bertebaran. Nak pergi ke mana? Sebab tu kelkatu ni dia terbang. Dan juga menggambarkan kau bangkit di ada akhirat, kau seperti kelkatu je tau. Kau bukan kuat tau, kau lemah. Kelkatu kan tepuk pun mati. Yang kedua jadi seperti belalang. Belalang ni maknanya, kata Syekh Ar-Razi, dia binatang yang fokus. Puk dia lompat. Bermakna selepas semua orang menjadi bingung nak ke mana ni, maka ada satu suara panggil, pergi ke padang mahsyar. Maka kita akan jadi seperti belalang, pergi untuk berkumpul. Tapi ayat ni Allah tak ceritalah ayat yang saya cerita itu. Ayat ni cerita apabila tiup sekali lagi, mereka segera bangkit keluar daripada kubur. Tapi kita belajarlah alam akhirat. Surah Yasin ni dia potong-potong cerita dia lah. Sebenarnya kan banyak sangat kan, jenuh nak baca surah Yasin kan. Sebenarnya sebelum okey, tulang tadi tu, kita kan ada sekata tulang hujung tu kan. Daripada tulang kecil tu sebenarnya sebelum berlakunya tiupan tu, yang kedua ni, terakhir ni, Allah turunkan hujan 40 hari kata Ibn Kathir. Hujan tu turun, maka daging kita yang telah dimakan oleh tanah ni daripada tulang tadi tu, maka tumbuh balik daging. Tumbuh. Tapi roh kita tak masuk lagi. Roh kita akan masuk selepas tiup yang kedua ni. Lepas dia tiup yang kedua ni, kita kena baca dalam surah, ada surah lain tu, roh kita akan cari tuan dia. Lepas tiup yang kedua tu, dia akan cari tuan dia. Mana tuan dia? Silap masuklah ke orang lain, tak ada. Lepas tu baru kubur itu akan dibuka
akan dibongkarkan. Waktu tu manusia bangkit keluar dalam keadaan yang bersegera. Okey, mana faham tak? Okey, sekarang Allah bawa kita ke alam yang berikutnya. Nak pergi menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Sebab tu alam akhirat, alam kita berjumpa dengan Allah. Dekat dunia kita cuma mencari jalan macam mana dekatkan diri pada dia. Kan? Okey? Kita tengok pengertian as-sur dalam ayat tu. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, apa itu sur? Sur dalam ayat tadi kan? Wa nufikha fis sur. Nabi mengatakan as-suru qarnun yunfakhu fi. Sur itu kata Nabi, ia adalah tanduk yang ditiup. Sejenis tanduk yang ditiup. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari dia mengatakan, Imam Mujahid mengatakan as-suru kahayatil buqi. Dia kata, Mujahid mengatakan as-sur dalam ayat tadi tu seperti trompet. Itu yang saya tunjuk gambar yang gambar yang mula saya tunjuk gambar besar tadi mula-mula ni. Ni. Sebab dia seperti tanduk. Ibnu Katsir kata dia adalah tanduk yang bercahaya. Allah Ta'ala tidak ada dalil, tetapi Nabi kata dia seperti tanduk. Macam kita tengok orang perang, panggil macam mana orang perang? Tapi maknanya besar lah, sebab semua makhluk di langit-langit. Kita ingat langit ni satu lapis ke? Langit ni 7. Bagaimana suara Israfil tu boleh semua makhluk dengar? Masya Allah. Besarnya Israfil dan besarnya tiupan tu. Okey, kita pergi balik yang tadi ni. Okey, selepas itu mereka bangkit dari kubur. Okey, sur. Okey, pengajaran ayat nombor 51 ni kita belajar apa? Di sini Allah menunjukkan dia berkuasa, di mana hanya dengan satu tiupan saja dapat mengeluarkan manusia seluruhnya dari kubur mereka dengan segera. Nanti kita akan belajar lagi macam mana keluar dari kubur tu. Banyak detail. Tak berpakaian, Nabi apa pakai pakaian dulu. Ada orang berjalan dengan kenderaan, nanti kita akan belajar. Yang tu kena belajar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak hidup sukses dunia akhirat, tu kena belajar di akhirat tu. Akhirat tu kena letak dalam otak ni bagi dapat big picture yang betul. Kalau tuan-tuan faham tak akhirat tu, tuan-tuan akan memanfaatkan waktu walaupun satu saat Allah beri dalam hidup. Tuan-tuan tak akan kedekut duit tu. Tuan-tuan tak akan nampak dunia ni kecil je. Tuan-tuan akan nampak rumah tu tak ada apa pun. Tak nampak sebab tuan fikir ada alam lain ke depan tu. Macam jam tangan lah. Kalau orang fikir pasal mati, jam tangan boleh buat dalam kubur. Jam tangan betul boleh buat dalam kubur. Maksud nak bawa apa? Balik tangan pun tak boleh. Okey, fikir belajar nanti soalan surah Yasin ni patutnya kalau orang baca ni sepatutnya apa? Surah Yasin patutnya membentuk karakter manusia yang bertambah baik. Okey. Kemudian yang kedua, penetapan tentang kebangkitan dan sesungguhnya ia adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenar, kata para alim ulama, kita belajar dia sebenarnya adalah akhirat. Dialah masa depan kita. Not here. Bukan dekat sini. Akhirat. Sesungguhnya manusia akan segera cepat menuju tempat yang telah ditentukan, yang mana Allah akan memberikan hukuman. InsyaAllah. Kat mana bumi tu? Orang kata padang mahsyar tu kan. Tapi pendapat tepat bukan Arafah lah. Sebab bumi kita ni semua ni, bumi akan menjadi datar. Saf-safa, qa'as-safa, dia akan menjadi datar. Dia tak ada tempat tinggi, dia tak ada tempat rendah, dia akan jadi datar. Sebab pokok-pokok semua dah hilang, gunung-gunung telah dicabut, semua tu. So dekat bumi ni kita akan berkumpul daripada makhluk yang dulu awal sampai yang akan datang. Okey, cuba kita bayangkan, gambarkan. Ketika itu kita memerlukan siapa? Antara yang boleh tolong kita nanti di alam akhirat adalah Quran itu sendiri. Quran itu akan defend kepada Tuhan. Kita belajar kan Quran? Surah Baqarah dengan Ali Imran. Dia akan jadi satu kumpulan burung yang besar duduk atas kepala kita ni waktu matahari terik atas kepala, tuan-tuan. Nabi kata tak ada orang mampu menahan kepanasan matahari itu. Tapi Al-Quran yang kita duk baca ni, maka dia akan defend kita, dia akan bantu kita di akhirat. Sekarang kita tak nampak, pahala ni tak boleh pegang, tak boleh sentuh kan. Kita tak nampak. Aku sembahyang tadi apa? Kan ada berapa dalam akaun? Tak ada. Tapi kita beriman dengan hati. Okey. Kemudian kita masuk ayat yang ke-52. Setelah bangkit daripada kubur tadi tu kan,
kan disegera bangkit pada kubur tu, apa situasi keadaan manusia? Ikut saya baca ayatnya. Qalu ya wailana man ba'athana min mawqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey, dalam ayat ni sebenarnya ulama berbeza pendapat pada ayat ni. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun ni, para ulama tafsir mereka berbeza pendapat siapa yang cakap hadza ni. Yang empat ni semua sepakat. Qalu ya wailana man ba'asana min maqadin ini adalah orang yang tak percaya pada hari kiamat tu. Okey, yang ini ulama sepakat. Yang kat bawah ni ulama kata siapa yang cakap? Adakah orang yang sama cakap qalu ya wailana ataupun orang lain? Maka saya mengambil pendapat beberapa ulama tafsir, walaupun ada khilaf pendapat, kita mengatakan bahawa hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun ni orang Islam yang menjawab. Orang Islam yang cakap. Okey, kita tengok dulu ayatnya. Mereka berkata, wah ini adalah satu ucapan yang menunjukkan habis. Binasa kita ni habis. Celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Yang ni yang ulama bincang tu. Apa maksud dia kata kubur sebagai tempat tidur tu? Adakah kubur tu dia tidur? Ataupun apa? Ataupun ulama kata adakah itu hanya gambaran nak membandingkan kehidupan alam kubur dengan alam akhirat itu seperti kubur? Ulama juga berbeza pandangan. Okey. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul. Okey, kita faham ayat ni. Yang kata inilah yang telah dijanjikan, siapa yang kata? Tapi kita ambil pendapat yang kata orang Islam yang kata. Okey, boleh faham tak ayat ni? Kenapa dia sebut Allah yang Maha Pemurah? Kenapa dia tak kata inilah yang telah dijanjikan Allah, cukup? Tapi kenapa dia kata inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Ar-Rahman? Sebab apa? Tuan-tuan belajar tak apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tuan-tuan kena kuasai Ar-Rahman tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena belajar betul-betul nama-nama Allah Al-Husna. Nama Allah ni 3 yang besar. Allah, Rabb dengan Ar-Rahman. Sebab tu ada dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tahu kan, kita belajar Allah ni ada berapa sifat rahmat dia? 100 kan? 100 kan? Kan Allah ada 100 sifat rahmat. Daripada 100 tu Allah bawa turun 1. Tinggal lagi berapa baki? 99. 99 tu Allah simpan. Allah nak bagi nanti kasih sayang dia tu, rahmat dia tu nanti kepada orang-orang beriman di alam akhirat tu. 99 tu. Oleh kerana itulah ayat dalam ni dia nukilkan, dia kata inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, sebab ketika hari akhirat itu kita memerlukan rahmat Tuhan. Cari rahmat Allah tu, dapat rahmat Allah. Moga-moga kita orang yang tak perlu lalui masuk mahkamah, tak perlu dihisap, lompat terus masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Okey, so kita bahas dulu ayat ni apa dia. Okey, kenapa dia kata berita yang disampaikan oleh Rasul? Sebab Rasul-Rasul dulu cerita tentang hari kiamat. Okey, min marqadina. Marqadina ni kata Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dia kata ia berasal daripada perkataan ar-ruqat, yakni bukan yakni tidur nyenyak tapi hanya sebentar. Dalam Tafsir At-Tabari menukilkan pendapat juga, dan terpaksa dalam Tafsir Al-Jalalain. Kalau orang tanya mana dapat pendapat ni, dalam 2 tafsir ni. Ketika mereka berada di antara 2 tiupan sangkakala tu, tiupan nombor berapa? 1 dan 2 tu, dalam Tafsir Al-Jalalain mengatakan mereka itu tidur dan tidak disiksa. Maknanya kalau orang tanya soalan
bila orang dalam kubur ni dia akan berhenti siksa? Masa hari raya Allahu Akbar, Allah menangis orang kubur tu. Saya pun tak faham mana dapat dalilnya. Sebenarnya tak pun dia siksa sampai hari kiamat tu. Cuma Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli menyebut, katakan At-Tabari menyebut salah satu pendapat ulama, kenapa mereka kata celakanya kami, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur tu? Salah satu pendapat mengatakan bahawa mereka sempat tidur sekejap, namanya dapat berehat sekejap, kerana siksa itu diberhentikan antara tiup satu dengan tiup dua tu. Itu salah satu pendapat di kalangan para ulama tafsir. Okey, boleh faham tak maksudnya? Maknanya mereka diseksa macam Firaun. Kalau pegang pendapat Firaun, diseksa sampai hari kiamat, dia berhenti siksaan itu apabila tiup sakala yang pertama tu, sampai tiup sakala yang kedua tu. Apabila dia dulu tak percaya kiamat ni, tiba-tiba tengok, apa dah jadi ni bumi? Itu yang dalam surah Az-Zalzalah tu. Dia kata apa, ingat tak? Dia kata apa soal? Dia kata idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia berkata, apa dah jadi ni? Apa dah jadi ni? Macam tu. Tapi orang beriman, dia telah belajar, nanti bangkit alam akhirat, bangkit alam akhirat, bangkit alam akhirat. Apabila dia bangkit saja daripada alam akhirat, pada kubur, dia cakap apa? Tadi inilah perkataan inilah. Dia kata apa? Dia kata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan betullah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Okey, boleh faham tak maksud dia? Maka orang beriman, dia dah tak tercengang dah. Dia dah tak kaget dah. Sebab dia telah belajar bahawa kiamat tu ceritanya begini. Tetapi orang tak beriman, mereka akan melihat satu yang berbeza. Okey, kita terus pada ayat ni. Okey. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, seperti yang disebut tadi tu. Di saat mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami, maka orang-orang beriman menjawab sebagaimana dikatakan oleh ramai ulama salaf. Okey, salah satu pendapat ulama kata Ibnu Katsir juga tafsir At-Tabari kata, yang jawab soalan ni, yang kata hadza, inilah ma wa'adar rahman tu adalah orang beriman yang jawab. Walaupun nanti kalau baca tafsir lain, ada tafsir lain mengatakan bahawa tak, bukan orang beriman jawab, orang kafir itu sendiri membuat pengakuan. Tetapi Al-Imam Ibn Katsir mengatakan ramai ulama-ulama salaf terdahulu di kalangan para sahabat dan sebagainya, mereka kata tak, yang kata itu adalah orang-orang beriman. Okey, dah boleh faham? Saya teruskan. Jadi di sini dia punya ringkasan, dia bangkit pada kubur tadi, ada yang orang yang percaya tentang hari kebangkitan, dia tidak terkejut lah. Dia akan kata apa? Haza ma wa'adur rahman. Tapi orang yang tak percaya tadi, dia akan terkejut. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya, pengajaran ayat nombor 52 apa? Dalil yang menunjukkan tentang betapa besarnya penyesalan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ketika mereka dibangkitkan. Mereka menyesal tau, sampaikan mereka kata habis kita. Habis kita tu perkataan dia adalah ya wailun, ya wailana, celakalah kita, habis. Okey, ini menunjukkan bahawa apa? Betapa besarnya penyesalan orang-orang yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Yang kedua, sesungguhnya ini pendapat ulama lain kata pasal bangun tidur tadi tu, kata sesungguhnya seksa alam kubur lebih ringan jika dibandingkan dengan seksaan di hari akhirat, seperti perbandingan orang yang tidur dengan orang yang terjaga. Itu setengah ulama kata. Tadi kita pegang pendapat kata mereka yang kata tidur tadi sebab mereka sempat berehat, azab tadi kenakan. Ada yang kata tak, maksud dekat situ mereka menganggap bahawa kehidupan alam kubur tu dengan alam akhirat yang mereka bangkit tu seperti mana orang yang tidur. Okey. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang akan menepati janji dan takkan mengingkari. Dapat mana yang ni? Ingat tak lelaki tadi kata apa?
hadza ma wa'ada ar-rahman. Dia kata inilah yang telah dijanjikan. Kan? Maknanya apabila Allah janji dia tepati tak berlaku, dia akan tepati berlaku. Okey. Yang berikutnya ini menunjukkan kebenaran para rasul dalam apa sahaja yang mereka sampaikan. Sebab lelaki tadi kata apa? Orang tu kata apa? Wa sadaqal mursalun. Benarlah apa rasul sampaikan. Itu yang tadi kita belajar siri nombor 6 tu, yang mereka tak percaya sampai mengejek-ngejek tu. Wa yaqulu bila nak berlaku hari yang dijanjikan tu kan, tapi Rasul beritahu jadi ada. Okey, yang berikutnya sesungguhnya mengakui akan kebenaran sesuatu perkara setelah sebelumnya tak percaya adalah tidak lagi diterima lagi pengakuannya. Macam mana dapat yang ini bagi pendapat yang kata hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tu adalah orang kafir itu sendiri. Maka kita boleh ambil pengajaran ni. Oh, sekarang baru nak mengaku, baru kamu nak kata oh memang betul lah Tuhan janji dulu tu, memang betul lah Rasul tu sampaikan, maka sudah tidak berguna lagi pengakuannya. Okey, ayat nombor 53. Boleh lagi ni tuan-tuan dan puan-puan? Boleh lagi ya? Okey, dihimpunkan di padang mahsyar. Okey, dia punya flow dia begini nanti. Kalau tengok kat sini, saya dia buat dia punya flow dia. Ni, dia punya flow kat sini. Ha ni. Ni, mulakan tiup sangkakala 1. Okey, lepas tu tiup sangkakala 2. Lepas tiup, masa tiup tu bangkit dari kubur. Masa bangkit pada kubur tu mereka berkatalah kan, ya wailana hadza ma'udar rahman tadi tu. Lepas tu baru masuk dikumpulkan. So surah Yasin sebenarnya disusun macam ni. So dikumpulkan untuk apa? Diberi balasan lah. Lepas tu Allah bagi balasan secara adil. Lepas tu sambung sini 8 lah. Okey, kita tengok dulu dikumpulkan ya. Baca ayatnya. Ayat nombor berapa dikumpulkan? 53. Kita baca ayatnya. In kanas illa sayhatan wahidah. فإذا هم جميع لدينا محضرون. Okey, kena ingatkan apabila guna fa'idha, idza, za tu dia merujuk cepat. Kalau lambat sikit Allah guna summa. Okey, fa'idha ni dia berterusan, dia lanjut dia. Okey, apa makna ayat ni? Hanyalah dengan satu suara yang kuat, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat kami, semuanya dibawa datang. Jami'ul semua di sisi kami, muhdarun hadir, dibawa hadir datang. Ada tak yang tertinggal? Ada tak yang boleh menyorok? Aku tak nak datang lah. Tak ada. Semua dibawa hadir, berkumpullah kat sini. Okay, boleh faham tak ayat ni apa? Okey, dibawa untuk dihimpunkan. Semua datang. Jadi ayat nombor 53 ni belajar apa? Allah beritahu bahawa kekuasaan Allah di mana hanya dengan satu pekikan sahaja semua akan keluar dari kubur dan tidak ada yang tertinggal, semuanya dikumpulkanlah. Lepas tu sesungguhnya Allah Ta'ala apabila perintah sesuatu, maka perintah itu tidak akan diulang sebanyak 2 kali, bahkan sesuatu itu pasti terlaksana hanya dengan satu perintah. Panggil-panggil tak datang, kali kedua lah panggil, tak ada. Di hari akhirat kan Tuhan tu maliki yaumiddin. Apabila suara panggil, ada satu suara panggil, kumpul semua, maka semua akan berkumpul dengan satu perintah sahaja. Kemudian Allah pun melakukan sesi penghisapan. Okey, baca ayat 54 ni. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
ayat 54 ni, fal yauma, Tuhan kata apa? Maka pada hari itu, hari apa? Hari akhirat ya, hari akhirat. Tidak ada seorang pun yang akan Allah aniaya dia, sedikit pun takkan ada orang yang teraniaya, kata Allah. Dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan mengikut apa yang telah kamu kerjakan waktu kamu ke bumi itu. Faham tak maksudnya apa? Okey. Tengok tafsiran ayat sikit. Dalam tafsir Al-Misbah, kezaliman tu, penganiayaan tu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengurangi hak yang semestinya diberikan. Lebih mudah faham, cuba tengok gambar peta ni, diagram ni. Tidak ada seorang pun yang akan dianiayai, maksudnya dosa yang dia buat, kalau dia tak buat, tak akan ditambah. Kalau pahala yang dia buat, Allah tak akan kurangkan. Faham tak maksudnya? Tentunya buat dosa sebanyak 1 juta, tiba-tiba nanti di alam akhirat, kenapa ada 110 juta? Contohlah, tak ada. Jangan risau. Lepas tu dosa pula buat sebanyak 3 bilion. Tiba-tiba kenapa jadi 2 bilion dia? Tak ada. Jangan risau. Tidak ada seorang pun yang akan dianiayai oleh Allah SWT. Itu dalam surah Yasin. Jadi pengajaran dia apa kita belajar? Okey, ayat lain yang berkaitan, nanti boleh rujuk surah Taha ayat nombor 112, ada kaitan juga maknanya pada ayat yang kita baca tadi ya. Itu ayat itu, tidaklah dia berasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Okey, boleh faham tak ayat nombor 4 ni? Jadi siapa hakim dia? Allah. Agak-agak macam mana Allah nak panggil hakim, nak dia nak bicara. Ingat, akhirat 1 hari je. Akhirat hanya 1 hari sahaja. Tetapi yang dia nak adili berapa ramai? Kalau kita masuk mahkamah sekarang, nak daftar, hari ni baru hantar permohonan, dia bagi tarikh sebulan lagi, 2 bulan lagi. Tetapi di alam akhirat, yang duduk untuk Allah hisab ni, kebanyakan mata diterik atas kepala. Nak tunggu turn bila? Itu yang adanya konsep syafaat minta tolong Nabi tu, ada kita kena cerita kemudian. Sebab Nabi kata panas, tidak ada siapa yang mampu menanggung kepanasan itu, kata Nabi. Jadi dengan syafaat uzma Nabi SAW tu, maka ada jalan pintas dipercepatkan hisab tu. Beratur kan, itu beratur panas datang matahari. Tapi Allah pesan kat sini kat kita apa? Jangan takut, tak ada orang pun tak akan dianiayai. Okey? Pengajaran dia apa? Allah menafikan kezaliman secara mutlak akan berlaku di hari kiamat. Tidak akan berlaku sebarang kezal. So jangan risau, tak tersilap, jangan risau. Salah kira ni, salah, tak ada. Ini kerana ia adalah hari keadilan. Kedua, sesungguhnya seseorang tidak akan dianiayai sama ada sedikit ataupun banyak. Dan yang ketiga, sesungguhnya balasan itu setimpal dengan amal perbuatan yang dia buat. Kalau dia tak buat, Allah tak akan kira. Kalau dia buat, Allah tak akan kurangkan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dah selesai sampai hari pembalasan. Lepas tu nanti ayat yang berikutnya kan, barulah Allah cerita syurga, orang pergi syurga apa dia buat, orang pergi neraka. Coba itu kita jumpa siri yang ke-8 nanti. Dan kalau orang tanya, macam mana Allah tahu apa yang kita buat? Jawapannya sebenarnya ada pada ayat nombor 12 tu. Kita akan kupas ayat nombor 12 ni pada kuliah akan datang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kenapa ayat ni kita letakkan ayat nombor 12? Sedangkan kita bincang tadi ayat nombor berapa? Dah 54. Kenapa yang nombor 12? Boleh gunakan ayat ini untuk dijadikan satu cerita. Sebab kita buat bentuk bertema. Kita pilih tajuk, jadi kita tak ulas ikut susunan ayat. Nanti kelas last kita akan cerita kenapa ayat ni depan kena begini sampai hujung. Sekarang kita kumpulkan ayat-ayat, kita kategorikan dia dulu.
Kan? Okey, bagaimana Allah mengetahui sebenarnya? Kita baca ayat ni, tengok Allah kata apa? Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Dan kami telah tulis segala yang mereka pernah lakukan dan apa saja kesan yang mereka tinggalkan. Ingat, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam Alkitab, kitab yang jelasnya terimamin mubin. Okey, nampak tak yang ni? Segala yang telah mereka kerjakan dan kesan dia. Okey, para ulama mengatakan yang ni tak ada nota kan? Ada nota tak? Ada nota tak? Tak ada. Ada. Okey. Al-Imam Sa'di mengatakan sesungguhnya hidup orang yang mati maknanya kami bangkitkan mereka setelah mereka mati untuk memberi balasan kepada mereka atas segala perbuatannya kan. Kita faham dah dari ayat tu. Tapi apa maksud perkara yang ditulis tu? Ma qaddamu tu. Qaddamu ni adalah segala perbuatan sama ada baik atau buruk, semua telah tertulis. Apa makna atharahum? Kesan ni maksud dia ada dua pendapat ulama. Ada yang kata kesan tu bermakna macam kita mati, orang ikut kita tu. Macam bapak-bapak kan, anak dia telah ditrain. Jumaat ini pergilah tadabbur. Sampailah kita tak ada pun, anak tu ikut. Kesan itu pahalanya berjalan. Itu kesan. Ataupun tentang buat satu sunnah yang baik. So kesan kita buat satu sunnah tu akan yang kita tinggalkan tu akan ditulis oleh Allah selagi mana orang dah buat. Sebab tu kena buat satu contoh yang bagus, jangan buat benda yang buruk. Dalam Quran kata ada orang dalam pahala dia salah, dia bawa pula dosa dia yang salah, dia bawa pula dosa orang yang ikut dia. Itu baca ayat yang lain lah, termasuk masuk ayat ni kesan tadi tu. Jadi tuan-tuan kena buat, ibu bapa kena buat satu benda yang baik supaya anak boleh contoh. Maka kebaikan itu akan berjalan pahalanya. Okey, kesan tu. Termasuklah yang kata kesan ni juga adalah kesan langkah kaki seseorang. Nak pergi masjid. Lepas tu ada sahabat dia nak pindah rumah nak dekat dengan masjid. Nabi kata jangan. Lagi jauh berjalan, kesan tu akan ini. So nanti datang kelas akan datang jalan kaki di rumah. Kesan akan ditulis setiap langkah tu. Okey, boleh tuan-tuan dan puan faham tak ayat ni? Okey, kemudian apa yang kita buat tadi tu, baik dan buruk, apa yang kita pernah tinggalkan ni sebenarnya semuanya itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz terpelihara. Kata Ibnu Katsir, Imamul Mubin dalam ayat tadi adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab ni apa? Lauhul Mahfuz, tersimpan. Amal-amal kita tersimpan. Nanti alam akhirat, kalau kita baca ayat Quran, kita yang akan baca buku itu sendiri. Iqra bi kitabikal. Iqra bi kitabikal. Saya lupa ayat hujung tu, tapi Allah suruh kita baca. Masya Allah. Waktu dia buka yang baik, senyum dia. Agak-agak buku kita dah berapa ratus muka surat dah. Agak-agak buku kita sejak kita baling dulu. Kalau saya umur ni dah dekat 40, waktu saya baling dulu contohlah 15 tahun, sehingga umur 40 tahun ni, malaikat tidak miss walaupun sedikit waktu rakit dan atik tu ditulis. Sampailah umur 40, agak-agak dah berapa helai muka surat. Malaikat tulis di akhirat kita akan nampak apa ma qaddamu, apa yang kau pernah buat dulu. Dia telah tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Berapa langkah kau ke rumah Tuhan akan ditulis. Berapa nak bagi pahala kat dia, berapa nak hapuskan dosa dia. Lepas tu apa contoh-contoh baik yang pernah ditinggalkan kepada anak-anak dia. Contoh, apa dia? Pahalanya berjalan. Semuanya akan tertulis. Di akhirat nanti kita akan tahu sebenarnya tentang tentang kehidupan yang sebenar lah di alam akhirat. Semoga surah Yasin ni memberikan jalan kepada kita untuk membina kehidupan yang sebenar di alam akhirat nanti. Bayangkan kalau semua masyarakat dia faham surah Yasin cerita pasal apa, kan?
Tapi orang kita ialah mungkin mereka tak faham, kita doakan semoga mereka faham satu hari nanti. Kalau orang yang baca setiap hari, setiap minggu, ambillah kalau dia baca hari Khamis malam Jumaat, contohlah, patutnya dia makin jauh tak dengan Tuhan. Dia akan menjadi makin baik, dia akan menjaga tutur kata dia akan makin banyak melangkah nak ke masjid, ke rumah Tuhan. Kan? Tapi sebab kita tak faham, so kita tak dapat nak ambil dia punya isi kandungan, nak diterjemahkan dalam kehidupan. Tapi kita belajar ni, alhamdulillah, tengok pokok, kita teringat pokok ni, oh boleh jadi api pokok ni ya. Hebatnya Tuhan ni. Daripada pokok je nampak kebesaran Tuhan. Tengok langit. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Pada siri yang ke-8 saya akan sambung cerita 8. Notanya dah siap sikit, nanti saya akan beri pada tuan-tuan puan. Tuan-tuan datang saja. Kita akan sediakan nota untuk tuan-tuan puan. So, cukup tak 25 salinan nota? Tak cukup. Cukup tak? Ada soalan tak sebelum kita tangguhkan? Ya, Haji. Ya, Haji. Soalan ni macam bodoh sikit lah, Ustaz. Okey, apa tu, Haji? Tak apa, nanti mungkin dia akan ketahukan saya. Tak. Satu soalan dia, apabila sangkakala pertama ditiup, okey. Sesiapa yang mendengar terus mati di situ juga. Fafazi amat, okey. So, sekiranya orang itu peka, contoh. Peka, dia tidak dengar langsung. Bagaimana kita nak lepas itu? Memang Allah tidak. Iyalah, wallahu ta'alam, tapi pasti dia akan mati ya. Bagaimana Allah mendengarkan dia, kita tidak tahu. Sebab tiupan tu dia memang kuat lah. Dalam ayat lain Tuhan kata, apabila dia tiup tu, fafadhi'a man fis samawati wal ard, maka akan terkejutlah semua orang, fasa'iqa, dan dia akan pingsan dan dia mati. Bagaimana Allah buka pendengaran ni, wallahu ta'ala a'lam. Pasti dia akan dengar. Okey, lagi soalan lain? Kita akan jumpa lagi nanti bincang tentang akhirat ya. Tema yang berikutnya insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Ada nota-nota cukup tak? Ada nota? Kalau tak ada nota nanti maklumkan, saya akan tersit untuk tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, Ustaz. Ya. Apa je? Tak apa je. Dalam Al-Quran, tak silap saya, Ya. Allah ada menyebut sekiranya hamba Allah ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal pencipta dia di waktu di dunia, Alright. maka di akhirat dia lebih buta. Apa dia kata? Okey, kejap. Dia kesan buta di dunia ni, kejap saya bagi tajuk siri yang ke-6, siri ke-5 kejap. Kejap saya tengok siri yang ke-5. Ada soalan haji tu rasanya. Okey ni. Ni, ayat dia macam ni je. Ni. Ayat dia ni. Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang berada di dunia ini dalam keadaan dia buta, maka dia juga akan buta nanti di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Tapi buta apa? Buta hatinya. Saya sebut tempoh hari, tuan-tuan. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya. Tidak tahu. Okey, lagu. Sebenarnya macam ni. Antara buta mata dengan buta hati, kalau kita buta mata, orang tahu orang ni buta, jom tolong dia, bimbing dia, kan? Tapi kalau kita buta hati, siapa yang tahu? Tak ada orang pun tahu. Rakan sebelah pun tak sedar, rupanya hati kita ni mati. Bila hati kita mati, tak ada siapa boleh tolong. Kalau kita buta mata, ada orang boleh tolong. Tapi kalau buta mata hati, habis. Dan kita dah sebut pada kuliah yang lalu, antara yang menyebabkan mata ni menjadi buta adalah kerana dosa yang dilakukan. Buat dosa, titik hitam satu. Tak istighfar, tak berubah, titik menjadi besar. Hitam besar. Bila dah besar, dah dengan nasihat tak mau dengan nasihat. Yang ini kita belajar tempoh hari supaya hidupkan hati ni. Cara nak hidupkan hati ini adalah dengan Al-Quranul Karim. Okey je. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey, kita jumpa insya-Allah. Mohon ampun dan maaf atas kelewatan. Insya-Allah kita jumpa lagi 2 minggu.
So ni Jumaat yang pertama. Jumaat kedua Ustaz Syami nanti tuan datang. Kalau Ustaz Syami, Jumaat ni yang satu lagi kita akan masuk siri yang ke-8. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.